Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tacha Wang Sang Hao. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat, saudara Saifuddin tadi, saya duk dengar saudara Saifuddin bagi ucapan. Saya gelak jugalah sebab dia sekarang Menteri Dalam Negeri. Dulu masa saya mula-mula balik daripada UK dulu, tugas dia sekarang ni Jabatan Immigration di bawah tanggungjawab dia tak. Dulu tahun 2003 masa saya mula balik daripada London dulu, dia jugalah yang seludup saya masuk melalui Singapura, langgar immigration. Sahabat-sahabat pimpinan daripada Pakatan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari yang hadir pada malam ini, terima kasih kita dalam 3 minggu daripada hari mengundi, insya-Allah. Kami memang tiap-tiap malam macam ni lah. Saudara Saifuddin kekal di Kedah untuk 2-3 hari akan datang. Saya seksa sikit lah. Maksudnya habis waktu bekerja, datang ke Kedah atau Pulau Pinang dengan kapal terbang. Habis malam, naik kereta balik semula masuk office pagi esok. Kemudian ulanglah tiap-tiap hari sampai hari mengundi. Jadi korang kalau kalah kat Suka-Menanti ni memang kena langgar lah. Penat dah naik turun, naik Kedah, Penang, tiap-tiap hari Kelantan macam ini. Tapi saya juga yakin bahawa sebenarnya kalau kita lihat kepada momentum kempen sekarang, dan kita telah melalui banyak pilihan raya. 1-2 perkara yang kita tahu tentang pengundi sekarang. Pertama ialah pengundi sekarang ini dia lebih menitik beratkan kepada macam mana kita bentangkan kempen kita. Dia tengok yang ini bagi apa, yang itu bagi apa. Dan dia boleh bertukar dan buat keputusan di saat-saat akhir dalam 2-3 hari sebelum mengundi. Jadi sebab itu kalau melihat kepada momentum setakat ini di sebelah Kerajaan Perpaduan, kita tengok dari segi kekerapan kempen kita, kita tengok daripada isu yang dibentangkan, kita juga tengok kepada tontonan di media-media sosial dan juga digital kita. InsyaAllah saya ada rasa lega sedikit. Saya rasa kita ada peluang yang baik untuk merampas negeri Kedah daripada Perikatan Nasional, insyaAllah. Saya tengok Saifuddin tadi, dia dah bentang semua lah. Dan ini macam gaya masa saya dulu pembangkang dulu, macam mana kita dedah skandal. Syarat dia, kalau kita nak sesuatu itu lekat di dalam kepala rakyat, sesuatu perkara itu dia tak boleh sebut mati kat situ. Dan dia mesti kita serang satu hari demi satu hari. Jadi strategi dia ialah keluar sikit, lepas tu bagi dia jawab. Sikit, bagi dia jawab. Kalau dia kekal dalam tempoh 2 minggu berturut-turut, insya-Allah itu akan mengubah persepsi dan pandangan rakyat ke sebelah kita. Itu syarat dia. Yang ini saya daripada dulu itu saya dah study betul-betul cara dia begitu. Di sebelah Sanusi saya nak beritahu begini. Kami memang lama dah buat kerja ni. Dari segi mengolah naratif, membentangkan fakta, bagi isu kepada rakyat. Kita juga tahu, saya nak beritahu Sanusi, kalau kita tidak ada cukup untuk kita heret sampai 2 minggu, maksudnya kita tak ada cukup maklumat, kita tak ada cukup fakta, kita takkan buat. Kalau mula lontar, saudara Saifuddin lontar satu, tunggu kamu jawab, maksudnya dia tahu kamu tak boleh jawab sebab dia ada 10 lagi. Jadi saya minta saudara Saifuddin, ada dalam 2 minggu lagi ni, bagi sikit. Kita nak tengok betapa hebatnya hero Melaya daripada PAS yang hebat sangat ni.
Sebab saya yakin sebenarnya bila tengok, saya yakin rakyat Kedah dan rakyat Malaysia seluruhnya boleh nampak di akhir kempen pilihan raya negeri ini ada sebab kenapa Sanusi macam itu. Satu, secara psikologi saudara-saudari, orang yang suka hina orang lain secara fizikal. Dulu tak apalah dia kutuk gigi saya. Dia mula ni dia kutuk gigi saya. Kutuk gigi aku tak apalah, siapa kisah pun. Ya tak? Kemudian dia kutuk Amir tak cukup inci. Tak apalah saya sebut Amir memang tak cukup inci sangat pun. Dia pun tak kisah. Tapi saya perhatilah orang yang macam ini, dia naik share. Sebab itu juga saya nak nasihatkan kepada penyokong-penyokong kerajaan perpaduan ini. Sokong bagus, tapi jangan jadi macam Walaun. Sokong sampai Sanusi kena dakwa. Sebab Sanusi bila makin dia gairah, dia hantam sana, dia hantam sini, dia hina sana, biadab sana sini, dia dah sampai ke peringkat dia rasa dia cukup hebat, sampai akhir sekali dia hina institusi raja. Takkanlah kalau polis, penguatkuasa undang-undang, perlembagaan kita jelas, rukun negara kita jelas. Saya tonton kenyataan daripada ketua polis negara. Dan kami dalam kabinet ni memang kita pun kadang-kadang mengeluh juga kerana kita bagi kebebasan sepenuhnya kepada agensi-agensi SPRM ke, PDRM ke. Bila kita bagi kebebasan, kadang-kadang tindakan dia itu tak semestinya bawa keuntungan politik kepada kita. Dia nak charge, dia charge. Dia tak fikirlah orang marah ke masa sesuai, tak ada. Jadi kita pun kadang-kadang bimbang juga, tapi itulah yang sebenarnya yang kita nak berlaku, supaya agensi-agensi semua ni, kalau ada orang yang langgar, kamu charge terus. Saifuddin dah terang panjang lebar. Cuma saya nak berkongsi kepada Sanusi petua-petua. Sebab saya antara orang politik paling banyak kena charge. Saya ada 14 kes, saudara-saudari. Saya kena tangkap ni pukul 3 pagi, pernah 6 pagi, pernah 4 petang, pernah segala-galanya pernah. Masuk lokap berpuluh-puluh kali dah. Baik, saya tengok Sanusi kata dia sebenarnya tak betul yang IGP kata tu, bahawa dia tak dapat dihubungi. Dia berhubung sampai dia nak tunjuk WhatsApp dia ni, dia berhubung. Tapi ikut suka dia je. Polis panggil dia tak nak pergi sebab tak nak kena tangkap. Bayangkan kalau kita jadi polis lah, kita perlu menyiasat seseorang. Katalah pencuri. Kita tahu, kita rasa dia kena siasat untuk, sebab dia disyaki mencuri. Jadi nak selesaikan kertas siasatan. Kita pun telefonlah dia, kata kamu kena datang ke balai polis sebab kami nak ambil kenyataan, nak siasat. Tiba-tiba pencuri yang disyaki tu kata, saya tak nak pergi sebab nanti saya kena tangkap. Confirm kau kena tangkap, saudara-saudari. Memanglah itu kerja polis. Sebab itu saya nak bagi nasihat kepada Sanusi. Saya yang turun naik lokap mahkamah semua ni kan. Dulu masa aku selalu masuk mahkamah, kena tangkap semua. Pernah tak berlaku cerita besar pasal kena tangkap lah, tak berhubung lah, tangkap lah. Polis ada kuasa, saya ada hak, kita dua-dua pihak berkuasa, kerajaan ke, rakyat ke, pembangkang, kita semua ini perlu patuh kepada perlembagaan dan undang-undang yang sama. Apa istimewanya kamu menteri besar ke, ahli parlimen ke, saya dulu ahli parlimen, pimpinan kanan parti ke. Kita semua ada undang-undang yang sama, dan undang-undang itu bagi hak kepada semua. Hak polis di sisi undang-undang siasat. Hak rakyat macam saya, bila kena panggil, dia panggil, saya pergi. Dia kata dia nak datang pejabat, datanglah. Sebab saya tahu hak saya bila disoal siasat ialah, jawapan saya ni memang terkenal. Semua pegawai polis yang pernah mengendalikan kes saya dah tahu. YB nak jawab macam dulu ke? Saya tak jawab lagi, dia dah tanya. YB nak jawab macam dulu ke? Sebab jawapan kita ada hak di sisi undang-undang, iaitu saya menggunakan hak saya
untuk tidak menjawab kerana saya akan jawab di mahkamah sekiranya dituduh. Sebab saya tahu, paling kurang untuk kes saya lah, saya yakin bahawa saya ada fakta yang kukuh. Kalau betul saya langgar undang-undang, dakwa saya masuk mahkamah, saya lawan, saya menang semua 14 kes tau. Tak ada apa bergaduh dengan polis, tak ada apa bising semua. Tak pernah lah saya kata saya diputar belit. Putar belit apa satu dunia tahu. Anak aku 10 tahun pun boleh faham sedari. Tak payah nak ambil pakar-pakar bahasa. Saifuddin tak sebut lagi, saya tengok lebih awal ucapan dia. Bila dia sebut tentang Susur Galuh Sultan Kedah, yang itu sebenarnya dia memberi gambaran pasal Susur Galuh Sultan Selangor lagi teruk. Dia bukan saja mempersoalkan tentang kewibawaan dan kebijaksanaan Sultan Selangor pilih Menteri Besar. Dia secara tidak langsung, kalau kita baca, kita dengar, dia juga mempersoalkan tentang Susur Galuh orang lain. Kalau saudara-saudari kena, tak payah Sultan, orang persoal Susur Galuh, you marah tak? Cuma Sanusi dia rasa hebat. Dia rasa dia ni lebih popular daripada semua orang lain, maka sebab dia popular, dia ada hak untuk hina orang. Tapi psikologinya, ingat tak saya sebut tadi psikologi manusia ini, orang yang suka menghina, merendah-rendahkan, memperlekeh orang lain sebab dia sebenarnya tak yakin dengan diri dia sendiri. Kalau dia yakin dengan diri dia, dia betul-betul yakin dengan kekuatan pentadbiran dia, dia ada rekod yang baik mengenai pentadbiran dia di negeri Kedah, tak payah sentuh orang lain lah. Cakap apa yang kamu dah buat untuk Kedah. Setakat ini apa yang dia dah buat untuk Kedah, selain daripada dia kata negeri Kedah perlukan seorang menteri besar yang celupa macam saya. Hebat dia sebagai menteri besar celupa. Kalau nak jadi celupa, tak payah Sanusi lah, ramai lagi orang Kedah boleh jadi menteri besar kalau syarat dia celupa. Sampai sekarang dia tak boleh nak bentangkan sebenarnya apa yang dia dah buat untuk Kedah, apa yang dia telah perbaiki dari segi ekonomi, apa rancangan dia kalau dia terus jadi menteri besar. Sebab itu saudara-saudari, taktik orang politik, kalau dia tak boleh jawab, kalau dia tak boleh nak bentang, dia tak ada idea, maka dia mula main soal perkauman, soal emosi, soal agama. Cuma sekarang ni, saya rasa Sanusi pun tidur malam pun tak lena juga. Dia boleh cakap besar depan rakyat ni, saya tahu dia tidur malam tak lena. Sebab daripada ceramah politik, semua perkara yang cuba ditenggelamkan selama ini itu dia mula timbul satu persatu. Dan kita dah sebut, ini ke arah kempen sampai 2-3 minggu lagi ni, satu persatu akan keluar saudara-saudari. Selama ini, selama 6 bulan, kami di peringkat pimpinan, baik kerajaan persekutuan, baik kerajaan negeri, kita ambil alih kerajaan. Kita sedar bahawa kita ada cabaran yang besar, bukan saja soal struktur di negara ini, tapi kita juga tengah berada di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Amerika bermasalah, China bermasalah. Jadi kita tahu kita kena tumpu 100% kepada menguruskan negara. Sebab itu awal-awal sebelum ini, orang tanya saya politik pun, saya tak pernah jawab. Saya kata tak apalah, politik itu kemudian kami nak tumpu soal dasar, soal membaiki. Jadi 6 bulan sebenarnya, segala tomahan, permainan emosi, persepsi yang Sanusi dan kawan-kawan dia buat ni tidak dijawab. Sekarang ini 2-3 minggu nak masuk pilihan raya, kami akan jawab tiap-tiap malam. Dan bila kami jawab tiap-tiap malam, saya yakin beberapa perkara. Pertama, yang menentukan menang kalah sesebuah parti dalam pilihan raya bukan penyokong tegar kita. Marilah parti kuat mana pun, tidak ada parti yang menang dengan kekuatan penyokong tegar dia. Semua parti dalam dunia ini menang dengan sokongan pengundi atas pagar.
Dan mana-mana pilihan raya akan ada antara 20 ke 40% pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar inilah yang sebenarnya mendengar, melihat, dan dia nak lihat beberapa perkara. Perkara pertama, dia nak lihat dari segi tata kelola dan bersihnya sesebuah pentadbiran. Tambah sekarang dia boleh banding, di peringkat persekutuan ada kerajaan perpaduan, di peringkat negeri ada Perikatan Nasional. Tambah pula Perikatan Nasional masuk pilihan raya yang lepas, dia kata dia PN bersih dan best. Bersih. Kami yang PKR pun tak pernah berani mengaku bersih, saudara-saudari. Kita pun tak pernah mengaku yang kita ni tak pernahlah ada risiko tergelincir. Sebab kita tahu politik ni semua ada risiko itu. Soalnya ialah parti dan pentadbiran mana yang telus, yang ambil tindakan supaya mana-mana yang berani tergelincir kamu masuk. Baik ya? Dulu pilihan raya lepas, dia duk jual kepada semua orang, dia bersih, dia bersih, dia bersih, dia bersih. Bila kita masuk pilihan, kita masuk ambil alih pentadbiran kerajaan, mestilah kena buka balik fail. Buka balik fail ni bukan sebab dendam. Buka balik fail ni sebab cari duit. Duit kerajaan biasalah kena kutip segala duit yang ada. Duit kerajaan ni kutip balik demi rakyat. Takkan kita nak biarkan duit ni habis kontrak entah apa-apa. Jadi kita semak satu persatu dengan tujuan untuk kita pastikan setiap satu sen duit rakyat itu dia akan sampai kepada tujuan dan nilai yang terbaik untuk rakyat. Jadi bila buka, sedari-sedari tahu apa yang jadi. Tengok projek Tebatan Banjir, Perdana Menteri kata batal, buka balik sebab dulu buat cara tak betul. Yang sepatutnya kalau keseluruhan 12-13 bilion ada campur sana sini, dia jadi 15 bilion. Yang itu saudara-saudari tahu ada yang terpalit. Buka lagi. Kemudian SPRM dia siasat. Saudara-saudari, saya dulu masa PKP dulu, saya tak ambil tahu tentang yang jadi dalam Malaysia ni. Masa itu saya ambil tahu aku nak hidup je, takut mati. Zaman tu, zaman kita semua duk tumpu jaga kesihatan, takut semua ni. Masa itulah jana wibawa berlaku. Tadi saya dekat lapangan terbang, sama-sama nak datang ke Al-Ustaz. Saya tengok One Saiful One Jan. Dia bolehlah cakap apa saja, pumpang-pumpang, nak main isu perkauman ke ini ke apa, nak tuduh orang. Saudara-saudari, kalau dah masuk akaun berjuta-juta, akaun kau sendiri, kau jawablah dalam mahkamah nanti. Kau jawab dalam mahkamah, kau jawab dalam kubur, kau jawablah orang panggil kau bukan lagi One Saiful One Jan, sekarang jadi One Saiful One Jana Wibawa. Kemudian yang terbaru, masa tu PAS boleh kata, ini kawan kita je bersatu, kita bersih. Sebab itu yang saudara Saifuddin sebut tadi cukup penting. Sebab kami di kabinet ada satu masalah. Negara kita sekarang ini dikenal pasti sebagai antara negara yang sangat penting di pentas dunia sebab nadir bumi. Ni dalam 2-3 minggu ni habis keluar cerita nadir bumi, nadir bumi. Korang tahu tak nadir bumi ni mendatang apa? Oh, tak tahulah ni, nampak semua. Saya tanya, tengok balik kat saya. Ni tiap-tiap hari baca nadir bumi, nadir bumi, nadir bumi ni dah. Nadir bumi, rare earth ni, dia ialah satu jenis logam yang cukup payah nak cari dalam dunia ni. Setakat ini, nadir bumi ni hanya ada di beberapa negara tertentu saja. Paling banyak di mana? China. Kemudian ada Penang. Paling banyak di China. Kemudian ada di Australia. Selalunya nadir bumi ni di negara-negara besar, adalah dia lagi besar. Tapi kebelakangan ini kajian-kajian menunjukkan bahawa Malaysia juga adalah antara negara yang berpotensi ada paling banyak juga nadir bumi. Nadir bumi ni dia logam istimewa yang digunakan di dalam aplikasi elektronik yang paling tinggi teknologi dia. Maksudnya ialah
dalam benda-benda yang macam iPhone, semua elektronik ni sebenarnya ada nadi bumi. Tapi dia digunakan dalam kuantiti yang cukup kecil. Tapi kalau tak ada dia, tak boleh guna. Tak boleh ada robot. Tak boleh ada benda-benda yang kita pakai harian. Beli mahal barang-barang elektronik ini. Nadi bumi ni harga dia beribu kali ganda lagi mahal daripada emas. Yang itu yang Sanusi 2-3 tahun yang lepas, yang dia seronok sangat, dia boleh beritahu kepada rakyat Kedah, negeri Kedah ini ada kekayaan 43 trilion. 43 trilion. Saudara-saudari tahu tak berapa saiz ekonomi negara kita? Lebih kurang 1.7 trilion. Maknanya kalau ikut Sanusi, oleh kerana nadi bumi, potensi nadi bumi yang ada di Sek lah salah satunya, dan tempat-tempat lain, maksudnya negeri Kedah ni berpotensi jadi 40 kali ganda lagi kaya dari keseluruhan Malaysia. Baik. Jadi di peringkat kami, bila kita ambil alih kerajaan persekutuan, kami memang dari semasa ke semasa dimaklumkan mengenai penyeludupan haram nadi bumi. Jadi dia jadi isu negara sebenarnya, sebab kita tahu nadi bumi ini bukan saja penting dari segi nilai ekonomi, dia juga ada nilai strategik geopolitik. Kerana negara yang kawal nadi bumi, maka dia adalah negara yang cukup berpengaruh di dunia. Orang kena jaga negara itu. Dia sekat saja nadi bumi, susah negara-negara lain yang memerlukan nadi bumi ini untuk segala aplikasi teknologi elektronik dan sebagainya. Baik. Jadi saya tak tahu jom pangkal sebenarnya. Yalah, saya tak campur. Cuma dari semasa ke semasa dimaklumkan tentang penyeludupan nadi bumi terus berlaku. Dan kita tahu antara sumber yang banyak yang menyumbang kepada penyeludupan nadi bumi ini adalah dari Kedah. Cuma saya tak ambil tahulah, aku banyak kerja lain. Dia jadi kerja saya pasal nadi bumi ni. Saifuddin kerja dia sebab dia kena halang penyeludupan ni. Sebab tu dia tahu nama Cina tak Cina, siapa pasport, semua dia tahu. Bukan sebab dia nak hukum Sanusi, bukan sebab nak cari salah dengan PAS. Ini masalah negara. Di peringkat kami pula, terutamanya kementerian saya, Kementerian Ekonomi, dengan Kementerian Nik Nazmi, Kementerian Sumber Asli, benda itu jadi masalah kami. Kerana sampai sekarang, negara kita sebenarnya sebelum ini, tak ada sebarang undang-undang pasal nadi bumi. Negara lain yang lebih maju, oleh kerana pentingnya nadi bumi ini, ada kerangka dasar yang cukup jelas. Boleh ekspor ke tidak? Aktiviti apa nak buat? Siapa boleh buat? Banyak mana? Lesen macam mana? Kita tak ada lagi, saudara-saudari. Jadi dia jadi masalah saya kerana kementerian saya, Kementerian NIK, Kementerian Pelaburan MITI, kita dengan secara cepat perlu menggubal undang-undang. Sebab kalau tidak, sementara Kementerian Dalam Negeri dan agensi penguatkuasa nak hentikan penyeludupan ini, dia mesti bolos juga, mesti ada. Baik, Sebab itu saya tahu pasal nadi bumi. Jadi bila hari ini Ketua Pegawai Eksekutif MBI sendiri, iaitu agensi pelaburan paling penting di negeri Kedah, yang pimpinannya itu dilantik oleh Menteri Besar sendiri. Saya tak nak campur tangan soal kes macam mana, biar Sanusi jawab. Sebab saya yakin Saifuddin ada semua fakta. Lagi dia jawab, lagi digali kubur. Biar dia jawab. Cuma saya nak sebut begini, secara tata kelolanya, saudara-saudari, kalau saya jadi Menteri Besar sesebuah negeri, saya lantik seseorang untuk mentadbir agensi pelaburan paling penting kerajaan negeri. Saya yang lantik tu. Walaupun saya tak terlibat, walaupun saya tak tahu apa-apa, tapi bila berlaku penyelewengan, apatah lagi yang melibatkan hasil paling penting rakyat negeri Kedah, maka saya kena ambil tanggungjawab.
Sanusi nak jawab apa lepas ni? Dia nak jawab apa? Bila ketua pegawai eksekutif MBI sendiri kena tangkap. Bila ada aliran tunai daripada kontraktor, daripada syarikat pelombongan yang kalau tak kerana SPRM ada bukti, saya ingat SPRM akan tangkap. Saya selama ni segala jenis pendedahan saya buat, pernah tak SPRM tangkap saya? Tak pernah. Sebab SPRM, polis, dia hanya boleh tangkap kalau yang melibatkan pecah amanah, kalau dia ada bukti aliran tunai. Jadi kalaupun Sanusi tak jawab, tak terlibat, dia ada tanggungjawab moral untuk jawab dengan orang Kedah berapa banyak sebenarnya hasil negeri Kedah yang paling bernilai ini yang telah bolos di bawah pentadbiran dia, yang berkait pula dengan pegawai-pegawai tinggi yang dia lantik. Dia kena jawab macam mana dia sendiri menulis surat, macam Saifuddin kata tadi, menulis surat minta Kementerian Dalam Negeri masa 33 bulan Perikatan Nasional berkuasa dulu tu, minta untuk bawa pekerja-pekerja daripada China yang akhirnya dituduh terlibat dengan penyeludupan ini. Sebab itu yang muda-muda dekat Kedah ni, saya nak beritahu, kamu mungkin suka Sanusi lah. Sekarang kamu sukalah. Tapi kalau kamu tidak berhati-hati, 10-15 tahun lagi, sementara negeri-negeri lain yang ada nadi bumi ini, kalau mereka takbir nadi bumi mereka dengan baik, tak ada penyeludupan, tak bolos, tak ada penyelewengan, negeri lain semua jadi kaya macam Wakanda, kamu kekal jadi miskin macam sekarang. Yang tua-tua yang berumur macam kita ni, kita faham. Yang muda-muda ni, dia tak tahu sebenarnya bila kita berbincang soal tata kelola, dia sebenarnya soal wang rakyat, harta rakyat dan masa depan kamu. Kerana kamu sekarang muda, kamu mungkin tak rasa apa-apa sebab duduk rumah dengan mak ayah, minta duit dengan mak ayah, kalau kerja pun tak banyak tanggungan lagi. Lama-lama kamu juga akan berhutang macam kita, tanggungan banyak. Masa itulah kamu baru fikir, kalaulah dulu kita ada kerajaan negeri yang bekerjasama sepenuhnya untuk mendapat nilai terbaik daripada nadi bumi, tak adalah kita jadi macam ni. Baik, okay, itu perkara pertama. Maksudnya apa dia? Pengundi atas pagar nak masuk pilihan raya, dia akan nilai dari segi prestasi dan kredibiliti keamanahan. Sebab kita nak lantik orang jaga harta kita ni. Pengundi masuk pilihan raya, dia nak pilih orang yang dia paling yakin sekali amanah, boleh mentadbir. Kalaupun dia tak sakau duit, paling kurang dia tak tidur masa dia buat kerja sampai orang lain boleh sakau duit. Itu yang pertama pengundi atas pagar tengok. Perkara kedua yang pengundi atas pagar tengok ialah dia nak tengok dari segi kemahiran, kecekapan, dari segi kebijaksanaan, dari segi wawasan, dari segi pengetahuan yang mendalam mengenai pentadbiran. Kerana kita perlukan kedua-duanya untuk memacu sesebuah negeri atau negara nak jadi maju. Amanah pun kita perlu, tata kelola pun kita perlu, tapi kita juga perlu pimpinan yang berwawasan jauh, yang tahu, kalau aku ada nadi bumi ni, aku perlu bangunkan dengan baik dan aku perlu pertahankan, aku perlu pastikan supaya aku jangan cari jalan singkat nak dapat duit cepat. Kalaupun perlahan saja kita dapat hasil awal-awal, asalkan hasil itu berkekalan untuk generasi masa depan, supaya orang selepas aku ini akan terus dapat nikmat daripada hasil bumi yang Allah kurniakan ini. Baik, yang bab ini yang saya nak jawab sebagai Menteri Ekonomi. Ini tak ada kena-mengena dengan Sanusi sangatlah, tapi pasal Perikatan Nasional. Sebab sejak Kerajaan Perpaduan ambil alih Disember 2022, kami tumpu beberapa perkara yang kami rasa paling penting dahulu. Pertama, kita tumpu kepada kedudukan
sosioekonomi setiap keluarga. Memang betul. Saya sebagai Menteri Ekonomi bertanggungjawab kepada perancangan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Ni soal pasaran saham mata wang ni sebenarnya bukan kerja saya pun. Tapi saya tahu juga bahawa perancangan ekonomi dan kerangka ekonomi jangka panjang itu juga akan mempengaruhi keputusan pelabur sekarang. Sebab mata wang turun naik contohnya, pasaran saham turun naik, ini tak ada kena-mengena dengan pelaburan asing ke, tak ada kena-mengena dengan soal keyakinan tentang kekukuhan ekonomi jangka panjang ke. Dia sebenarnya orang jual beli saham, jual beli duit. Dia nak buat untung. Jadi hari ni dia buat macam tu, esok dia buat macam tu. Mana dia dapat untung dia buat lah. Baik. Benda yang kita paling tumpu awal-awal ini ialah soal kebajikan ekonomi setiap keluarga. Jadi kami tumpu dua perkara. Satu ialah soal macam mana kita nak membasmi kemiskinan dan tidak cukup dengan ambil wang bagi kepada orang. Kita nak pastikan kita bina satu infrastruktur dan ekosistem ekonomi supaya yang miskin itu bila dia melalui proses ini lepas 2 tahun dia boleh keluar daripada kemiskinan. Dan kita nak pastikan infrastruktur itu, ekosistem itu kekal untuk berpanjangan supaya lepas satu kumpulan miskin masuk dia keluar, dia dah tak jadi miskin, masuk yang baru, supaya kita mengajak keluarga-keluarga kita sementara kerajaan membantu mana yang perlu. Kita juga nak mereka ada keupayaan untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Itu pertama. Yang itu yang kita buat, inisiatif pendapatan rakyat. Yang kedua kita tumpu ialah macam mana kita nak berlaku adil kepada semua keluarga di seluruh Malaysia ni. Supaya bila kita tengok dan tentukan bantuan dasar ekonomi kerajaan, mana nak bagi subsidi, mana nak bagi bantuan, kita berlaku adil kepada semua, di semua tempat. Sebab selama ini kita menggunakan maklumat yang tidak mencukupi. Ini yang orang selalu persoalkan tentang pengkelasan keluarga mengikut B40, M40, T20 ni. Bila kita kelaskan semata-mata mengikut pendapatan yang diisytiharkan. Ada orang yang tak isytihar pendapatan tapi kaya, dia dapat. Patut dia tak dapat. Ada orang yang pendapatan nampak 5,000 tapi anak 10, dia sepatutnya dapat tapi dia tak dapat. Selama lebih sedekat, kita ada sistem sosioekonomi yang ada risiko keciciran yang besar. Jadi kami tumpu yang itu. Sebab itu kita buat satu sistem, iaitu yang menggabungkan semua pangkalan-pangkalan data kerajaan. Ada 297 pangkalan data kerajaan. Daripada yang besar contohnya pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Setiap orang yang ada IC yang beranak semua ada dalam tu. Kemudian kita padankan pula dengan pangkalan data Kementerian Pendidikan. Kita boleh gabungkan mengikut keluarga, anak dia berapa, anak dia setiap seorang ni dapat bantuan apa daripada kerajaan melalui pendidikan. Kemudian kita gabungkan pula dengan pangkalan data Jabatan Kebajikan Masyarakat, siapa yang dapat. Jadi kita setiap satu keluarga itu kita boleh tengok berapa pendapatan dia, berapa perbelanjaan dia, berapa bantuan. Dan yang bersih itulah lepas pendapatan, tolak perbelanjaan yang munasabah yang ditetapkan secara nominal oleh kerajaan, yang itulah akan bagi gambaran yang sebenar tentang siapa yang patut dapat bantuan, subsidi dan lain-lain. Yang itu yang disebut dan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengkalan data utama padu. Baik, masa saya mula buat, tiap-tiap harilah walaun ni duk bising, kamu buat apa, kamu buat apa, kamu buat apa, tak buat kerja, tak buat kerja, tak buat kerja, tak buat kerja. Saudara-saudari, lepas 7 bulan, rakyat makin faham. Hasil mula nampak. Hasil tu contohnya, saya mula-mula bila buat inisiatif pendapatan rakyat, kita lancarkan antara perkara pertama yang kita buat ialah vending machine. Contohnya tak? Dia nampak takkan menteri buat vending machine.
Dia tak nampak sebenarnya vending machine itu cara paling baik dan paling menjimatkan untuk kerajaan untuk bantu orang keluar. Dulu nak bagi orang berniaga, kerajaan kena bina gerai, buat arkid marah. Lepas tu orang tu masuk, dia kena bayar gaji pekerja elektrik semua. Akhirnya dia susah nak berniaga. Lebih baik kerajaan sediakan mesin, kerajaan pilih tempat yang paling baik ramai orang, semua kita sediakan lesen, semua dia tak payah fikir, dia masak saja. Dan setakat ini, ia nampak bibit-bibit kejayaan yang baik kerana setiap keluarga yang menyertai ini, dia ada dapat 3,000 sebulan tambahan, ada dapat 6,000 ringgit sebulan. Dia lagi kaya dah daripada orang-orang yang jadi engineer. Jadi bila dia dapat bibit-bibit kejayaan macam itu, saya tengok minggu lepas ada liputan daripada media antarabangsa dan sebagainya. Jadi ini yang saya nak sebut. Jadi saya tengok pimpinan Perikatan Nasional ni mula ditanya. Yang ini yang Kerajaan Perpaduan dah buat pasal ekonomi ni. Dah mula nampak jalan dia dari segi subsidi, dari segi pengkelasan untuk berlaku adil. Kerajaan Perpaduan buat padu supaya dia lebih tepat berbanding sebelum ini. Apa Perikatan Nasional nak buat? Ini ditanya. Baru-baru ini dia buat convention dia semua, cerita semua. Ini antara perkara-perkara yang ditanya oleh pengundi kepada Perikatan Nasional. Sama juga tentang IPR. Apabila dia mula nampak hasil dia, rakyat sendiri mula nampak ada struktur kepada perancangan ekonomi ini. Orang tanya, okey, Kerajaan Perpaduan buat macam ini, apa sebenarnya cadangan dan juga dasar dan juga program yang telah dan akan dibuat oleh Perikatan Nasional? Saya sebenarnya tak ambil pot. Saya banyak kerja kan. Saya tak ambil pot lah apa Perikatan Nasional buat. Pagi ni ada orang tanya saya. Ni tengok jawapan daripada Jurucakap Ekonomi Perikatan Nasional, Dr. Razi Jidin, Ahli Parlimen Putrajaya. Dia ditanya dua soalan ini. Satu soalan tentang dasar Perikatan Nasional untuk sosioekonomi, untuk bantu orang miskin, untuk pastikan tak ada kececeran subsidi semua. Pasal padu. Saudara-saudari, aku nyaris nak jatuh kapal terbang tadi. Tengah nak naik kapal terbang, sempat cek, baca. Awal-awal dia juga yang maki hamun kita orang, Kerajaan Perpaduan semua ni. Tak buat kerja, tak ada perancangan lah apa itu semua. Sekarang ni dah lepas 7-8 bulan ni, dia kena baring dah. Dia kalih kena baring, dia jawab apa dia? Sebenarnya idea tu idea kami, tapi kami tak sempat buat. Sama juga bila kita cerita pasal membasmi kemiskinan, inisiatif pendapatan rakyat untuk bagi rakyat jana pendapatan. Orang tanya, dia jawab apa? Sebenarnya kami yang mula dulu, tapi kami tak sempat buat habis lah. Saudara-saudari, sebab itu tema sebenar di dalam pilihan raya negeri selepas ini ialah untuk kita bersaing. Kerajaan Perpaduan, ada PH, ada BN, ada parti-parti lain masuk bertanding. Perikatan Nasional, ada PAS, ada Bersatu, ada Gerakan masuk bertanding. Kita ada 3 kerajaan negeri yang kita tadbir. Perikatan Nasional ada 3 kerajaan negeri yang ditadbir. Kerajaan Perpaduan sekarang jadi kerajaan persekutuan. Perikatan Nasional pernah mengetuai atau menjadi sebahagian besar daripada kerajaan persekutuan selama 33 bulan. Jadi kita semua ni masing-masing ini ada peluang untuk kita bentangkan kepada rakyat apa yang kita telah buat, apa yang kita nak buat, apa rancangan kita, apa rekod tata kelola kita. Tapi saudara-saudari juga tahu, sekarang ini Perikatan Nasional dia dah kena baring. Pernah saudara-saudari dengar apa-apa daripada pimpinan PAS sampai sekarang untuk membasmi kemiskinan? Saya tengok bila saya panggil semua ahli-ahli parlimen daripada daerah-daerah termiskin di Malaysia, dan daripada banyak daerah termiskin ini memang banyaknya datang daripada yang ahli parlimennya PAS. Dia pelekehkan je soal basmi kemiskinan ini. Bagi dia lah, dia orang ni miskin ni kita tak boleh hapuskan. Dia orang pun tak nak ditolong, dia memang macam itu.
Sebab itu masa itu saya tengok je ni kat parlimen ni. Sebab tu saya dah nanti kata patutlah Kelantan 33 tahun jadi macam itu. Dia tak melihat kemiskinan itu sebagai masalah. Sebab itu sampai sekarang kita tak dengar satu patah pun daripada PAS mengenai basmi kemiskinan. Sekarang ini saya ingat Bersatu dah mula goyang. Dia tengok alamak macam mana ini. Cuma Bersatu kona baring dia lagi hebat lah. Dia kata, oh sebenarnya itu idea kami. Cuma kami tak sempat buat. Kami dah rancang lama. Gila lama kau merancang. Kalau Razi Jidin, dia timbalan Menteri Ekonomi daripada Mei 2018. Lepas tu 22 bulan dia jadi timbalan Menteri Ekonomi. Lepas itu dia jadi pula Menteri Kanan 33 bulan, 5 tahun saudara-saudari. Ambo masih merancang. Sama juga dengan basmi kemiskinan. Dia kata yang ini sebenarnya yang Perikatan Nasional buat. Saya nak beritahu dan nak betulkan fakta ini supaya yang muda-muda ini tidak terpengaruh dengan cakap bohong macam ini. Saya masuk, agenda basmi kemiskinan memang jadi agenda kerajaan sejak tahun 1957. Lagipun dasar ekonomi baru sebahagian besar tu memang kita nak basmi kemiskinan. Memang betul lah basmi kemiskinan ini dasar kerajaan. Yang berbeza bila kerajaan perpaduan ambil alih ialah kita mengenal pasti beberapa perkara. Sebelum ini pendekatannya ialah bagi duit, bagi barang. Lepas tu ikut suka kamu lah nak ambil duit. Kira kerajaan dah buat kerja lah. Pandai-pandailah kamu. Tapi bila kita tengok dari segi kejayaan, dia mencabar. Sebab untuk orang miskin, untuk keluarkan dia daripada kemiskinan, dia mesti mendapat pendapatan yang berterusan tiap-tiap bulan. Ada dua cara untuk dapat pendapatan berterusan tiap-tiap bulan. Satu, dia bekerja. Dia nak kerja macam mana? Kemahiran dia memang selalunya rendah lah. Kalau tidak, tak adalah dia miskin. Nak suruh dia berniaga. Satu lagi. Ini yang payah. Sebab memanglah kita boleh bagi modal 10,000, 20,000 bagi barang semua. Tapi itu hanya sebahagian daripada keperluan. Keperluan yang lebih besar untuk berniaga dengan baik ialah kemahiran perniagaan, kemahiran pemasaran, kemahiran mentadbir. Yang itu takkan kita nak serah semua kepada orang-orang miskin ini. Sebab itu dia buka kedai, dapat kedai 2-3 bulan dia tak dapat untung, dia kaput. Miskin balik. Sebab itu melalui IPR, pendekatannya ialah sebahagian besar daripada risiko perniagaan, risiko modal, risiko berniaga ini perlu ditanggung oleh kerajaan. Kita bentuk infrastruktur dan ekosistem itu supaya orang miskin ini masuk, dia bekerja sebenarnya. Maka dia akan dapat untung sebagai gaji sebab dia tak payah fikir tentang lesen, tentang tempat, tentang bayar gaji, tentang nak urus pekerja. Semua telah diuruskan oleh kerajaan. Dengan cara itu, bila kerajaan bina infrastruktur, kita dengan cepat boleh mengangkatnya pada skala nasional. Itu sangat berbeza dengan apa yang dibuat, yang disebut oleh Dr. Razi Jidin tadi. Jadi sebab itu, dia dah 12 tengah malam, saya kena berhenti. Saya nak tutup begini. Kalau saudara-saudari yang mengikuti ceramah dekat luar ke, yang menjadi pengundi atas pagar, yang hadir, saudara-saudari duk fikir, kenapalah PAS ni walaun ni macam ini, cakaplah apa pun dia tak nak dengar, bagilah fakta apa pun, kerja dia maki hamun saja. Bagilah dia kata ini DAP, ini anti Melayu, ini anti Raja. Dia hina Raja tak apa, tapi orang lain semua ni, semua anti Raja, anti Melayu. Saya nak tahu sebab apa? Sebab dia tak ada modal lain yang dia boleh bagi. Dia nak bersaing dengan kita soal tata kelola, dia ada masalah sekarang. Rekod dia mula keluar satu persatu. Dia nak bersaing dari segi kemahiran dan kecekapan mentadbir, dari segi wawasan dan perancangan untuk negeri dan negara. Saudara-saudari juga tahu, dia tak ada, saudara-saudari. Sebab itu, mereka akan terus main benda ini. Dan saya tak terkejut, biarkan dia lah. Yang soal nak bersaing dari segi tumbuk-menumbuk dengan Sanusi, dengan geng-geng Perikatan Nasional itu, serahkan kepada kami pimpinan. Kami akan serang tiap-tiap malam. Yang saya mohon satu saja kepada pengundi-pengundi atas pagar,
tugas saudara-saudari ialah tumpu kepada dua perkara tadi. Soal rekod tata kelola parti-parti yang bertanding, soal rekod pengurusan kecekapan dan wawasan ekonomi dan kesejahteraan parti-parti yang bertanding. Kerana saya yakin bila itu berlaku, insya-Allah kita akan dapat meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar untuk mengundi calon-calon kerajaan perpaduan, dan saya doakan insya-Allah dalam 2-3 minggu akan datang momentum itu kekal dan kita insya-Allah berada dalam jangkauan untuk mengambil alih kerajaan Kedah selepas ini, supaya hasil bumi macam nadir bumi tadi itu dapat dibangunkan dengan baik dan demi kekayaan generasi-generasi akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya nak kena balik ke Kuala Lumpur esok masuk pejabat. Korang tak apa, kerja kat sini je. Saya kena balik dengan kereta 5 jam sampai subuh. Lepas tu, lepas subuh semua masuk pejabat balik pukul 8 lebih. Malam esok sambung lagi ceramah. Tapi jangan bimbang, ada 3 minggu lagi kekal dengan momentum ini. Saya doakan usaha saudara-saudari diberkati Allah. Kita jumpa balik. Saya ingat 2-3 hari lagi kita jumpa balik. Tapi di tempat lain lah, bukan di Alostar. Dengan itu, sekian. Sese, Nandri, Vanakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.